Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam topik 4 iaitu topik permintaan wang dalam teori Keynes. Teori keutamaan kecairan Keynes menyatakan fungsi permintaan wang dapat dikaitkan dengan sebab masyarakat ingin memegang atau meminta wang. Okey, terdapat 3 tujuan masyarakat atau manusia meminta wang. Tujuan yang pertama adalah transaksi atau urus niaga. Itu bagi tujuan urus niaga atau mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Semakin tinggi perbelanjaan yang ingin dilakukan, maka semakin banyak wang diperlukan atau diminta. Ia berhubungan secara positif dengan tingkat pendapatan negara, di mana tingkat pendapatan negara meningkat, maka permintaan wang juga meningkat. Namun sebaliknya, apabila tingkat pendapatan negara menurun, maka permintaan wang juga adalah menurun. Okey, tujuan yang kedua adalah awasan. Tujuan utama masyarakat meminta wang, yang kedua adalah untuk awasan. Iaitu wang diperlukan untuk perbelanjaan di luar jangkaan. Contoh, kecemasan, dibuang kerja atau ingin melanjutkan pelajaran. Ia berhubungan positif dengan tingkat pendapatan negara. Okey, tujuan yang ketiga adalah lebihan wang daripada 2 tujuan yang sebelum ini. Digunakan untuk tujuan spekulasi. Di mana proses apabila seseorang ingin membeli bond pada harga yang rendah dan menjualnya pada harga yang tinggi. Ia berhubungan secara positif dengan kadar bunga, iaitu kadar bunga dan harga bond berhubungan secara songsang. Bukan positif. Hubungan kadar bunga dan harga bond adalah secara songsang. Di mana apabila kadar bunga rendah, harga bond adalah tinggi. Jadi di sini permintaan terhadap bond telah menurun. Oleh itu, permintaan wang untuk tujuan spekulasi meningkat. Okey. Apabila kadar bunga meningkat, harga bond turun. Oleh itu, permintaan bond akan meningkat. Jadi di sini permintaan wang untuk spekulasi berkurang. Okey, bagaimana kelok permintaan wang ini diterbitkan menurut teori Keynes? Okey, kita lihat kadar bunga dan kuantiti wang. Permintaan untuk urus niaga dan awasan dia adalah tidak anjal sempurna. Tiada tindak balas dengan kadar bunga. Berapapun kadar bunga, permintaan wang untuk urus niaga dan awasan tetap berlaku. Okay. Walaupun kadar bunga tinggi, permintaan untuk urus niaga dan awasan tetap berlaku. Walaupun kadar bunga turun, permintaan wang untuk urus niaga dan awasan tetap berlaku. Kita andaikan permintaan wang adalah M1. Namun begitu, untuk spekulasi, ia berhubungan secara songsang. Apabila kadar bunga tinggi, maka tiada permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Okey. Namun, apabila kadar bunga turun, terdapat permintaan wang untuk spekulasi. Kita andaikan permintaan wang berada pada M2. Okey, apabila kadar bunga turun lagi, permintaan wang untuk spekulasi kita andaikan telah meningkat menjadi M3. Okey, jadi kita akan campurkan kelok permintaan wang ini secara mendatar. Pada titik X, kita andaikan permintaan wang adalah M1, di mana M1 adalah untuk urus niaga dan awasan. Okey. Pada M2, kita andaikan sudah berlaku permintaan wang untuk spekulasi.
Oleh itu, kedua-dua permintaan wang, urus niaga dan awasan berlaku, spekulasi juga berlaku. Jadi kita campurkan M1 dan M2 pada titik Y. Okey. Pada R0, maksudnya di sini permintaan wang untuk urus niaga dan awasan tetap berlaku dan spekulasi semakin bertambah. Kita andaikan M3, jadi permintaan wang M1 tambah M3 kita andaikan pada titik Z. Jadi titik-titik ini kita sambungkan, maka akan wujudlah kelok permintaan wang untuk tujuan urus niaga, awasan dan spekulasi. Okey. Jadi itu menurut teori Keynes. Ada 3 tujuan permintaan wang. Okey. Okey, cukup setakat ini penerangan dari cikgu. Sampai kita jumpa lagi. Okey, sekian. Terima kasih.